Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan sesi persediaan kita menghadapi peperiksaan semester 2 ini. Hari ini kita akan membicarakan satu tajuk dalam tema 3 berkaitan dengan pembinaan negara bangsa. Apa kita akan bincang hari ini adalah berkaitan dengan sumbangan Ali Fasha dalam pembentukan negara bangsa Mesir dari tahun 1765 hingga 1848. Di mana Muhammad Ali Pasha telah memperkenalkan beberapa pembaruan semasa mengetuai pemerintahan wilayah Mesir, sebahagian daripada wilayah Turki Uthmaniyah. Jadi teruskan bersama saya, Suka Sensei. Dari segi latar belakang Muhammad Ali Pasha, ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Akha, iaitu seorang imigran Turki kelahiran Yunani dan mempunyai 12 orang putera, dan salah seorang dari puteranya adalah Muhammad Ali ataupun lebih dikenali sebagai Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini dilahirkan di Kawalah, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal dunia pada tahun 1849 di Mesir. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh yang berjasa dalam pembentukan negara bangsa Mesir. Walaupun tidak bersekolah dari masa kecilnya, beliau merupakan seorang yang bijak. Beliau buta huruf tetapi memahami erti pentingnya pendidikan. Walaupun pada waktu itu keluarganya tidak mampu memberikannya pendidikan dengan sempurna. Beliau menjadi terkenal setelah berjaya membebaskan Mesir daripada kuasa Napoleon Bonaparte yang menguasai perang Mesir pada waktu itu. Jadi beliau adalah salah seorang panglima tentera pada waktu itu. Jadi pelbagai sumbangan oleh Ali Pasha ini dalam pembentukan negara bangsa Mesir. Dan sehinggalah dia berjaya membina sebuah wilayah yang sebahagian daripada wilayah Uthmaniyah ini mengikut acuan barat. Maksudnya Ali Pasha ini telah membaratkan Mesir dalam apa dikatakan sebagai sekularisme yang memberi perubahan besar dalam pelbagai perkara politik, ekonomi dan sosial Mesir supaya Mesir itu dapat bersaing dengan barat. Sumbangan pertama Muhammad Ali Pasha dalam membina sebuah negara yang dipanggil negara bangsa Mesir adalah dalam bidang ketenteraan. Beliau telah menyusun semula Angkatan Tentera Mesir, mengajar tentera agar lebih berdisiplin. Ini menggunakan sistem pentadbiran yang teratur dan cekap. Golongan Falahin ialah tentera petani berbangsa Mesir. Inilah tentera yang menjadi tulang belakang kepada kekuatan tentera Mesir di bawah pimpinan Muhammad Ali Pasha. Tentera yang sukar dibentuk, degil, akan diganti dengan golongan Falahin, di mana menggunakan tahap disiplin tentera Perancis sebagai contoh apabila dia telah mengasaskan kolej-kolej ketenteraan untuk membina satu pasukan tentera yang moden, berdisiplin dan cekap. Antara tentera yang pernah diganti ialah tentera berbangsa Sudan. Ini telah diganti dengan golongan Falahin ini. Antara kolej tentera yang pertama ditubuhkan di Aswan pada tahun 1815. Jadi Muhammad Ali Pasha merupakan seorang general telah menggunakan pentadbiran secara kuku besi, secara diktator. Dia adalah seorang diktator yang telah menggunakan kekuatan tentera dia itu untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju di Mesir ini. Dan dia juga menggunakan apa dikatakan sebagai fahaman sekular untuk memodernkan Mesir supaya sama dan setanding dengan barat. Antara yang dibuat oleh Muhammad Ali Pasha ialah dengan melantik seorang kolonel Perancis bernama Sever yang memeluk agama Islam kemudiannya dan menggantikan namanya menjadi Sulaiman Pasha
Ini tugasnya adalah melatih dan memodernisasikan angkatan bersenjata Mesir. Itu sumbangan terbesar Muhammad Ali Pasha dalam usahanya memodernkan tentera tentera Mesir untuk menandingi tentera barat terutamanya. Sumbangan kedua Muhammad Ali Pasha dalam usahanya membina negara bangsa Mesir adalah dalam bidang pentadbiran. Jadi banyak pentadbiran moden ataupun pentadbiran sekular telah diperkenalkan untuk membolehkan Muhammad Ali Pasha menguasai politik, ekonomi dan sosial negara Mesir, di mana hubungan dengan negara barat telah dibaiki seperti dengan Itali, Perancis, Britain, Australia dan sebagainya. Kesannya ramai pelajar telah dibenarkan untuk belajar di negara-negara barat. Mereka juga telah mengenepikan golongan apa yang dibuat oleh Al-Fasha juga. Beliau telah mengenepikan golongan ulama dalam pentadbiran kerana dia beranggapan golongan ulama ini sebagai penghalang kepada usaha-usaha pembaruannya. Jadi ramai berdapat adalah beliau adalah seorang berani dan berpandangan jauh. Jadi apa yang dibuat oleh Muhammad Ali Pasha ini adalah lebih kepada usahanya untuk memodernkan Turki dengan memperkenalkan apa yang dipanggil sekularisasi, iaitu satu perubahan masyarakat dari identifikasi dekat dengan nilai-nilai dan institusi agama menjadi nilai-nilai dan institusi bukan agama yang bersifat sekular. Ini sebab tu dia telah mengenepikan ulama ini dalam usahanya membuat pembaruan. Jadi sekularisasi ini telah mengarah pada keyakinan beliau bahawa masyarakat berkembang terutamanya melalui modernisasi dan rasionalisasi, maka agama akan kehilangan kekuasaannya di atas aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Ini jadi sekularisasi ini digunakan untuk konteks ini mengangkat batasan agama dari seorang yang rohanian ataupun seorang yang beragama. Ini adalah perubahan besar yang dibuat oleh Muhammad Ali Pasha dan usahanya memodernkan negara Mesir supaya setanding dengan barat, dapat bekerjasama dengan barat dengan membaratkan negaranya. Ini dengan meninggalkan ataupun mengenepikan nilai-nilai usul-usul Islam yang diajar sebelum ini. Jadi mereka telah mengambil banyak pakar-pakar dari negara barat masuk ke Mesir untuk memodernkan negara Mesir. Ini sebab dia percaya itulah satu caranya untuk menghalang kemarahan ataupun penjajahan kuasa-kuasa barat ke atas Mesir. Itu perubahan besar yang dibuat oleh Muhammad Ali Pasha dalam usahanya untuk membina negara bangsa Mesir. Sumbangan ketiga Muhammad Ali Pasha dalam usahanya untuk membina sebuah negara bangsa Mesir adalah dengan pendidikan. Beliau telah menubuhkan institusi yang berkaitan dengan pendidikan dengan cara mensekularkan pendidikan, membaratkan pendidikan yang dikatakan moden supaya sama dengan pendidikan barat. Jadi kurikulum diambil mengikut barat. Mengambil bahasa-bahasa asing diajar di sekolah-sekolah di universiti di Mesir, seperti bahasa Perancis dan juga bahasa Inggeris. Jadi beliau telah mewujudkan Kementerian Pendidikan sebagai institusi yang akan mengawal sistem pendidikan daripada peringkat rendah sehinggalah peringkat universiti. Ini termasuklah sekolah-sekolah seperti sekolah tentera 1815, sekolah teknik 1816, sekolah perubatan 1827, sekolah farmasi 1829, sekolah penterjemah 1836 dan juga sekolah pertanian 1836. Semua ini dibuat untuk memodernkan sistem pendidikan Mesir mengikut acuan barat. Jadi banyak sekolah telah didirikan, guru-guru juga diambil terdiri daripada guru-guru yang dibawa masuk daripada Eropah dan juga bekas-bekas pelajar yang belajar di Eropah. Ini mereka telah ambil untuk mengajar di sekolah-sekolah ini. Jadi mereka telah Muhammad Ali Pasha juga telah menggalakkan aktiviti penterjemahan buku-buku berbangsa Inggeris dan Perancis ini ke dalam bahasa Arab. Ini untuk digunakan di dalam kelas. Ini digunakan di dalam sekolah untuk memodernkan pendidikan di Mesir pada waktu itu. Jadi individu yang lulus dalam peperiksaan akan diserap ke dalam pentadbiran negara dan juga ketenteraan. Ini dalam bidang ketenteraan. Melalui apa yang dikatakan sebagai usahanya untuk memodernkan pendidikan Mesir. Jadi antara tokoh penterjemah yang terkenal seperti Rifa'ah Al-Tahtawi, di mana beliau telah banyak membuat perubahan dalam bidang pendidikan ini dan membantu Muhammad Ali Pasha dalam memaju dan memodernkan sistem pendidikan yang bersifat sekular di Mesir. Jadi mata pelajaran baru dan mata pelajaran moden
yang digunakan di barat itu telah dibawa masuk untuk diajar di sekolah-sekolah di Mesir. Ini bukan hanya sekolah agama tetapi juga sekolah-sekolah barat ini telah berkembang luas di Mesir pada waktu ini. Sumbangan keempat Muhammad Alif Pasha dalam membina negara bangsa Mesir adalah melalui bidang ekonomi. Beliau telah membuat beberapa perubahan seperti memperkenalkan tanaman baru seperti benih kapas. Ini salah satu hasil pertanian yang penting untuk ekonomi Mesir pada waktu itu. Jadi beliau telah melaksanakan sistem monopoli yang berkaitan dengan hasil pertanian dan memperdagangkannya di peringkat antarabangsa. Beliau hanya mengenakan cukai yang rendah kepada petani-petani. Membina banyak kilang seperti kilang kain, kilang gula, kilang sabun dan juga kilang kaca. Dan semua aktiviti perdagangan antara Mesir dengan negara luar dimilik negarakan. Jadi negara akan memonopoli kegiatan perdagangan antarabangsa. Antara usaha-usaha lain yang dibuat oleh Muhammad Alif Pasha dalam bidang ekonomi termasuklah memperbaiki sistem pengairan untuk membolehkan kegiatan pertanian itu lebih luas dijalankan di Mesir. Untuk mengekalkan kesuburan tanah dan juga menanam pelbagai jenis pertanian untuk membolehkan kegiatan ekonomi Mesir pada waktu itu berkembang. Jadi pada tahun 1812 beliau telah mengambil tindakan dengan di mana tanah-tanah wakaf telah jadikan milik negara. Beberapa aset telah jadikan milik negara seperti tanah wakaf. Orang-orang yang dahulunya diberi hak untuk menguasai tanah kini berstatus penyewa tanah kepada negara ataupun kepada kerajaan. Kemudian pada tahun 1815 semua hasil kapas dan juga bahan-bahan pakaian dikuasai oleh negara. Jadi banyak syarikat, banyak kegiatan ekonomi telah dimilik negarakan semasa Muhammad Alif Pasha ini memerintah. Jadi selanjutnya hasil-hasil bijian, hasil-hasil lombong juga diletakkan di bawah pengawasan negara. Jadi Muhammad Alif Pasha telah menerbitkan surat khabar. Pada masa yang sama dia telah menerbitkan surat khabar untuk mengawal semua aktiviti politik, ekonomi dan sosial di negara Mesir supaya pro dan tidak menentangnya. Jadi antara surat khabar yang ditubuhkan adalah Al-Waqat Al-Misrirat pada tahun 1878. Jadi surat khabar ini memuatkan pengetahuan-pengetahuan tentang kemajuan-kemajuan barat setelah berada di bawah dan diletakkan surat khabar ini di bawah pimpinan Al-Tattawi tadi sebagai orang kepercayaan kepada Muhammad Alif Pasha ini untuk membuat perubahan dalam sebuah negara bangsa Mesir. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat terhadap Muhammad Alif Pasha, sumbangannya kepada pembentukan ataupun pembinaan negara bangsa Mesir. Pertama, dalam melakukan pembaruan, Muhammad Alif Pasha telah banyak melakukan perubahan, antaranya pendidikan, ketenteraan, ekonomi, pertanian, perdagangan, komunikasi serta aspek-aspek pemerintahan yang lain. Kedua, Muhammad Alif Pasha sebagai tokoh pembaruan memiliki pemikiran yang maju ataupun ke depan sehingga membawa Mesir pada tingkat perkembangan yang begitu pesat. Antaranya seperti gagasan-gagasan modernisasinya yang berkembang pesat dan diterima oleh masyarakat Mesir. Namun apa yang dilakukan tersebut masih belum sepenuhnya berjaya dan diteruskan oleh keturunan-keturunan Mesir lain selepasnya. Salah satu kita lihat salah satu kesan penting daripada perubahan yang dibuat oleh Muhammad Alif Pasha ini dia telah membawa unsur-unsur sekularisme, telah mensekularkan negara Mesir ini dalam usahanya untuk memodernkan Mesir setanding dengan barat. Antara tokoh yang bersama dengan Muhammad Alif Pasha adalah Rifa'ah Al-Badawi Farafi Al-Tahtawi yang membawa pemikiran yang besar dan pengaruhnya sangat besar di Mesir semasa pemerintahan Muhammad Alif Pasha ini. Beliau juga berpegang kepada agama dan budi pekerti yang baik. Tujuan pendidikan baginya bukan hanya mengajar ilmu pengetahuan tetapi juga untuk membentuk rasa kepribadian dan untuk menanamkan rasa patriotisme kepada negara. Itu antara perkara penting yang menjadi sumbangan Muhammad Alif Pasha kepada sebuah negara bangsa yang baru, itu Mesir. Kita jumpa lagi dalam siri seterusnya. Terima kasih.